Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk sesi kuliah kita bagi topik yang seterusnya, iaitu topik terakhir dalam mengenal komponen pneumatik, iaitu topik yang mana kalau kita lihat sebelum ni kita dah kenal 5 komponen-komponen lain yang ada dalam sistem pneumatik, daripada kompresor, receiver, dryer, service unit, valve, dan juga last kali ni kita akan pergi pada yang output dia. Okey, iaitu actuator ataupun penggerak lah. Ni yang dalam bahasa Melayu lah. Saya tunjukkan sebab kadang-kadang soalan kita adalah dua bahasa. Biasa dalam notasi saya bagi dalam English. Yang ni saya tunjukkan lah dari segi sudut Malay punya ni dia punya sebutannya. Okey. Jadi dalam kompresor kita dah lihat untuk positive displacement, rotary, di mana di situ untuk positive displacement ada yang jenis piston, single stage, double stage, diaphragm. Rotary kita ada vane type, dia ada screw. Kemudian dalam kita punya receiver, kita kenal apakah fungsi bagi receiver tabung selain daripada dia ni. Okay, untuk dynamic ni just tambahan saja. Ini tak ada dalam syllabus kita lah. Okay, cuma ambil maklum saja. Sorry untuk kita punya pemanfaat. Kemudian dryer ada berapa jenis lah. Okay, ada yang jenis air cool, after cool ni air cool, water cool. Kemudian ada refrigerant, ada absorbent, absorption. Okey, jadi ini adalah contoh dryer. Jadi dryer ingat untuk kita remove water. Okey, selain daripada tu untuk remove water juga kita boleh gunakan filter. Tetapi filter dia lebih banyak function dia. Selain dia remove water, dia akan remove lagi dua item, iaitu dust dan juga oil lah. Okey, kemudian kita dah bersihkan, pergi pada pressure untuk kita regulatekan pada working pressure yang kita nak. Dan mungkin kita, untuk kita punya komponen yang memerlukan pelinciran, kita akan pakai lubricator. Okey, jadi sebelum dihantar kepada kita punya output yang kita lihat pada hari ini, dia akan dikawal dengan topik yang kita dah lihat sebelum ini, iaitu valve. Okey, jadi hari ini kita nak bercerita tentang actuator. Okey, apa dia actuator? Right, Jadi untuk actuator ni dia adalah output device. Jadi dia convert daripada energy apa? Compressed air. Okay, compressed air into useful work. Maknanya daripada pressure, high pressure energy, kita tu convert kepada kerja work. Okay, jadi itu adalah maksud bagi actuator. Okay. Right, jadi untuk actuator kita boleh pecahkan secara umumnya kepada dua bahagian lah, iaitu linear motion, meaning pergerakan secara lurus, straight line, dan juga rotary motion, ada angle. Okey, jadi kita akan lihat dua jenis actuator yang akan cover lah untuk topik ni. Jadi kita pergi pertama dahulu, iaitu linear motion. Okey, untuk linear motion ini adalah yang kita lihatlah dalam sebelum ni, silinder-silinder pneumatik. Okey, pneumatic cylinder. Okey, jadi pneumatic cylinder sebelum ni saya dah bagi tahu sikit dalam lita valve kita. Okey, jadi kita just go through hari ini dengan lebih detail apakah construction di dalam kita punya silinder. Okey, jadi pneumatic cylinder terpecah kepada dua. Kita ada single acting cylinder dan double acting cylinder. Okey, apa dia single acting cylinder? Okey, single acting cylinder ni adalah cylinder yang mana compressed air is applied on only one side. Maknanya hanya satu masukkan pressure saja. Kalau dekat sini kita lihat, kita akan pasang maknanya kita punya connector tu, push pull connector di satu side saja. Yang mana kalau kita pasang di sini, kita punya pipeline akan masuk satu saja, yang mana menyebabkan silinder akan extend. Sebagai contoh okey, right. The other side open to atmosphere kat sini jadi kat dalam ni ada piston, nanti kita akan lihat. Jadi bila dia tolak kat dalam udara yang trap dekat sebelah sini, dia akan remove, dia akan keluarkan dekat bahagian ni lah. Dia akan keluar. Okey, jadi itu maksud dia open to atmosphere. Untuk dia return balik, okey, maknanya dia return balik spring ataupun retraction. Okey, kat dalam tu ada built-in spring yang mana dia akan ada stiffener untuk dia patah balik. Okey, jadi itu adalah single acting cylinder.
Okay, jadi ini adalah binaan dia. Biasa dalam soalan exam dia akan minta lah, okey, lakarkan ataupun sketch single acting cylinder. Okey, jadi anda kena lakarkan seperti ini, yang mana mesti ada pressure port yang kita katakan tadi, satu masukkan. Lepas tu vent port, maknanya udara yang dikeluarkan yang terperangkap pada sebelah sini. Okey, kemudian ada piston. Okey, boleh juga letak piston seal di sini. Kemudian spring bagi return stroke. Okey, kemudian ada rod lah. Key rod yang akan melakukan kerja untuk linear punya position. Jadi ini adalah dia punya basic construction dia. Okay, jadi dia punya proses kita boleh lihat. Ada, normally kita akan gunakan yang jenis normally in ni lah. Normally in ni maksudnya pressure ada side. Kalau kita aktifkan switch, dia akan bergerak lah, keluar. Okay, right. Tetapi ada juga yang menggunakan kaedah maknanya belum apa lagi, dia dah stroke keluar dah. Kita nak dia biar masuk ke dalam. Okey. Jadi ini kita panggil normally out lah. Okey, jadi dia punya simbol adalah seperti ini lah. Okey, makna piston dan ada spring. Okey, kalau normally out, dia terbalik lah kedudukan spring dia. Okey, jadi ini adalah single acting cylinder. Simple. Okey. Kemudian kita tengok untuk double acting cylinder. Okey, untuk double acting cylinder dia memerlukan 2 port. Kalau tadi cuma sebelah saja yang masuk, kalau untuk double acting dia ada sebelah sini dan ada port yang sebelah sini. Yang mana kalau port masuk di side, dia akan menyebabkan silinder extend lah. Okay, tapi untuk dia retract, dia akan masuk pada side lagi lagi satu lah. Okay, dia ada side. Okay, jadi keluar dan masuk dia mesti menggunakan high pressure air. Okay, dia tak macam tadi satu saja. Yang untuk balik dia guna spring. Tapi double acting meaning double act daripada compressed air, okey, yang masuk ke dalam pot kita. Okey, jadi itu double acting sebagai contoh. Ini adalah basic construction dia, maknanya dia tak ada spring, tak sama macam single acting lah. Dia lebih simple. Okey, kita boleh lihat. Okey, untuk biasanya untuk yang hujung-hujung ni kita panggil dia cover, right? Dia punya body dia ni, ataupun boleh juga kita sebut body ataupun kita sebut sebagai barrel. Untuk body dia, casing body, tengah-tengah piston dan juga rod. Itu adalah basic construction. Kalau kata nak lebih detail, seperti inilah. Tapi ini tak keluarlah exam seperti ini. Okey, right. Okey, kita pergi untuk prosesnya. Okey, jadi kalau tadi ada spring kat sini, dia perlukan satu saja pressure masuk dan balik disebabkan spring. Tapi double acting dia maknanya proses yang berlaku kena dua-dua compressed air masuk pada salah satu bahagian untuk dia bergerak, sama ada extend ataupun retract. Okay, jadi ini adalah double acting cylinder. Ini kita dah banyak lah bincangkan. Jadi mungkin hari ini saya akan lebih highlightkan bagi rotary actuator. Okay, kita terus. Okay, dalam silinder pneumatik, kalau anda lihat dalam topik valve sebelum ni, saya ada bercerita tentang cushioning system, yang mana cushioning system ni melibatkan flow valve. Okay, jadi kita akan lihat apakah cushioning dalam pneumatic cylinder yang sebelum ni kita cerita dalam topik valve ni. Okay, kita lihat. Okay, secara umumnya kita go through dulu. Okay, untuk cushioning system dia ada dua jenis cushioning yang dia akan gunakan. Satu yang macam saya katakan tadi, menggunakan flow valve. Okay, adjustable cushioning. Okay, dia pakai air cushioning. Okay, dan ada juga untuk cushioning ni dia adalah menggunakan rubber. Okay, jadi dia ada, iaitu biasa rubber kita panggil dia sebagai fixed cushioning lah. Kita tak boleh nak adjust dia. Okey, kalau kata guna air yang guna flow control valve, jadi kita boleh adjust dia punya cushioning. Cushioning ni apa? Cushioning ni senang cerita untuk menyerap hentakan apabila berlaku pelanggaran daripada di dalam kita punya silinder tu ada piston. Piston tu sebelum sampai ke dinding tu, kita nak slowkan sikit dia punya hentakan tu. Okey, kalau terlalu kuat, piston yang besar mungkin akan, bila terlalu kerap dia akan crack dan pecah. Jadi kita nak reducekan perkara tu. Okey, right. Jadi ini basic. Kalau kata silinder tanpa cushioning lah, maknanya dia akan bergerak. Ini yang kita masukkan. Sistem kita akan langgar ni, langgar dinding dan terhentak. Okey, sebab sistem akan bergerak dengan laju. Jadi untuk cushioning, kita akan menyerap hentakan tersebut dengan kaedah yang pertama kita katakan tadi fixed cushioning. Fixed cushioning ni meaning kita gunakan
ada getah lah. Getah ni bukannya petak macam ni, sebenarnya dia ring lah. Oh, ring, bulat. Ni keratan rentas Jadi bila dia sampai kat ujung, getah tadi akan sebagai penampannya lah. Absorb dia punya hentakan. Okey. Jadi contohnya seperti itulah. Okey. Ini fix lah. Memang fix cushioning, kita tak boleh nak adjust dari segi dia punya daya hentakan dia. Okey, jadi untuk adjustable cushioning, adjustable cushioning ni dia menggunakan konsep di sini iaitu orifice. Okey. Jadi untuk kaedah cushioning tu, kaedah dia, slide saya tukar tu, switch. Minta maaf. Jadi ini adalah contoh adjustable cushioning. Jadi adjustable cushioning kita gunakan flow control valve. Flow control valve tu kat mana? Ni. Ini maksud dia kita ada orifice ataupun pendikit lah. Maknanya screw kan. Skru ni kalau kita tutup habis, dia akan block laluan ni. Kalau dibuka, mana kita akan bagi laluan. Kemudian dekat sini kita lihat yang merah-merah ni, kalau kita lihat ini adalah sama macam tadi, ada seal. Yang mana seal ni dia bertindak sebagai one way valve. Ingat lagi, one way valve ataupun check valve membenarkan hanya satu hala saja aliran. Jadi kita tengok macam manakah pergerakan piston ni. Tadi kita tujuan dia piston ni nak mengurangkan hentakan dia kena kat dinding ni. Macam mana nak kurang hentakan? Kaedah dia saya tunjukkan dulu dia punya gambaran video tu. Kemudian kita analyse right. Jadi kalau anda lihat sampai ke ujung, dia akan slow time ni. Di biru pekat tu kan slow. Kenapa dia slow itu yang kita nak bincangkan. Alright. Jadi saya berhentikan. Pada ketika ni kalau anda lihat, dia berbeza sedikit dia punya silinder ni, dia punya rod ni dengan rod yang biasa. Yang mana untuk yang ada adjustable cushioning ni, dia mempunyai dua saiz piston yang berbeza. Yang besar, kemudian dia ada yang kecil sikit. Dekat rod dia ni pun ada yang satu piston yang kira macam piston juga, yang sizing dia lebih kecil. Apa yang berlaku? Ketika di tengah-tengah, intermediate, sebelum dia nak sampai dekat ending dia ni, pergerakan piston akan bergerak dengan laju seperti biasa. Fast seperti biasa. Dia punya accelerate ataupun speed dia sama seperti normal condition. Tetapi apabila kalau anda lihat di bahagian ni, piston yang lebih kecil ni, sizing ni pada rod ni sampai di sini. Right, kita lihat. Lihat nak sampai sini je, apa yang berlaku? Kalau tadi pressure ataupun angin tadi, dia boleh di-exhaustkan. Angin kita masukkan compress air, tekan switch, masuk sebelah sini untuk tolak dia extend. Yang sebelah sini baki balance kat sini, kita perlu exhaustkan dia. Jadi untuk exhaustkan dia, pada awal-awalnya udara tersebut dia boleh keluar dekat sebelah sini, menyusup dengan laju. Jadi banyaklah dia punya kuantiti tu. Tetapi apabila dia sampai saja mencecah di bahagian ni, anda lihat apa yang berlaku. Jadi kita nak exhaust pressure tadi, dia dah tak boleh nak lalu sini dah. Jadi kuantiti dah semakin mengecil. Kat mana dia exhaust? Dia akan exhaust lalu dekat kita punya flow control valve yang kita setting. Kalau kita buka dia punya tu 100%, banyaklah. Kalau kita kecilkan 10%, dia akan jadi sikit. Bila sikit kuantiti yang dilepaskan, dia akan mengganggu, beri efek dari segi speed kita punya rod tadi, silinder kita. Jadi dia akan jadi lebih perlahan. Jadi itu adalah fungsi cushioning dalam adjustable cushioning lah. Jadi itu kaedah dia. Mudah-mudahan dapat membantu dari segi animation kita. Jadi saya tunjukkan kembali kenapa kita perlukan cushioning. Ini antara soalan yang selalu diberilah. Untuk cushioning ni anda kena tahu tujuan dia. Nama pun cushion, nak lembut, nak sedap kan, nak orang kata selesa. Cushion bertujuan untuk prevent excessive impact, menyerap hentakan lah tadi ni. Jadi untuk to prevent excessive impact, satu, itu tujuan utama. Selain pada tu, dia juga sebagai shock load. Shock load ni biasanya terjadi pada initial punya proses lah. Pergerakan, contohnya load yang kita, contoh kalau kita gantungkan, macam saya lukis sikit contoh katakan kita ada satu contoh, saya punya ni tak berfungsi. Naik.
Oh, memang dia tak nak Okey, alright. Jadi dia tak berfungsi tu. Okey, okey. Okey, tak boleh. Minta maaf. Okey, jadi saya teruskan sajalah. Okey. Satu tadi untuk impact, lagi satu untuk short load. Short load ni contohnya kita ada silinder. Silinder tu kita pasangkan secara dia punya ke bawah lah, mana-mana dia memegang load ataupun beban lah. Okey, katakan tarik beban tu, tarik untuk keluarkan silinder tersebut. Okey, jadi kalau kata dalam keadaan terbalik tu, bila kita ataupun bahasa kita gantungkan load tu di ujung tu, di ujung silinder, jadi silinder tu akan tertarik untuk keluar ke bawah, kan, walaupun tak bergerak lagi. Tapi kalau kita tanpa ada start button tu, dia mungkin akan menahan lah. Kalau tapi itu biasanya kita akan gunakan dipanggil yang ni data dan syllabus, iaitu locking cylinder. Okey, kita ada locking, tapi tak ada contoh load kita nak tarik bawah. Jadi apabila kita tekan je pressure, load tadi dah memang ready nak tarik ni, standby. Bila kita bagi lagi pressure untuk mula dia starting gerak, kan, jadi dia dah unlocking tu, jadi pergerakan tu dia jadi unbalance punya pergerakan, sebab dah ada dua daya untuk menarik. Jadi kejutan ataupun initial berlaku. Okey, jadi initial tadi akan menyebabkan kita punya mesin biasa dia dalam keadaan orang kata tak stable lah. Jadi ini kita tak nak dalam sistem kita. Okey, jadi untuk mengurangkan unstable punya pergerakan initial tadi, kita boleh gunakan cushioning juga. Okey, alright. Kemudian selain pada tu juga, okey, dia adalah untuk reduce decelerating the piston at the end of stroke by cushioning. Okay, ini maksudnya kita nak memperlahankan, nak nampak biasanya ini kita gunakan pada rodless cylinder. Biasanya yang ada ni, yang long throw punya pergerakan, yang mana pergerakan tengah laju sampai ke ujung tu, macam kita naik lift lah, sampai ujung kita nak slow je. Itu maksud dia. Jadi untuk deaccelerate tu, kita boleh gunakan kaedah cushioning. Jadi itu antara fungsi-fungsi cushioning. Okay, right, ini tadilah cushioning. Okay, selesai tentang silinder silinder pneumatik. Okay, jadi sekarang kita nak tengok jenis yang kedua, iaitu rotary actuator. Okay, yang ni yang kita jarang lihat ni. Biasa dalam pneumatik saya ajarkan adalah tentang silinder single acting, double acting. Sebenarnya dalam silinder pneumatik ada yang jenis-jenis banyak sebenarnya, tapi kita tak cover semua. Kalau silibus yang lama, yes, dia ada, kita akan cerita pasal gripper, kemudian kita ada pick and place. Tapi untuk silibus yang baru diringkaskan, diambil cuma linear cylinder dengan rotary actuator. Okay, untuk rotary actuator kita ambil 3 jenis lah contoh dia. Okay, yang pertama rotary cylinder. Okay, untuk rotary cylinder kita akan lihat lah sejenis yang cylinder kita panggil rack and pinion gear. Okay, kemudian kita akan tengok swivel drive. Biasa swivel drive dia menggunakan kaedah konsep vane type. Okay, dan kemudian kita ada air motor yang banyak digunakan pada air tool kita lah, pada impact, macam nak buka tayar kereta dan sebagainya, itu pakai air motor. Nanti kita lihat apa beza 1, 2, 3 ni. Okay, pertama rotary actuator. Okay, mana rotary cylinder tadi, rotary actuator of rack and pinion. Apa rack pinion? Rack pinion ni seperti yang anda dah biasalah guna dalam teknologi workshop teknologi tu, gear rack, gear pinion. Gear rack pinion ni lain mana kita boleh jumpa biasanya pada steering kereta. Okay, linkage steering kereta. Okay, jadi mana satu rack, mana satu pinion. Jadi rack ni yang linear, tegak macam ni, gear dia. Okay, right. Kemudian ada pinion gear, alright, yang bulat. Jadi apa yang berlaku, dekat bahagian ni akan ada ruang bagi kita masukkan port ataupun pressure masuk, pressure in. Jadi kalau pressure in masuk sebelah sini, dia akan menolak kita punya piston bergerak ke arah sana. Okay, jadi bila bergerak ke arah sana, gear kita pun akan gear rack kita akan menolak kita punya pinion gear ni. Jadi apa yang berlaku, pinion gear ni daripada asal pergerakan dia secara linear ataupun lurus, tegak lurus macam tu, dia akan convert menjadi rotary punya pergerakan.
Okay, right. Jadi untuk pergerakan ni bergantung berapa dia punya angle tu, bergantung pada saiz kita punya gear. Okay, dan juga saiz rack kita berapa jauh. Okay, right. Satu, kita lihat dia punya contohnya. Kita boleh tengok yang ni lah contoh dia. Okay, jadi mana apabila ada pressure masuk, rack gear akan menolak pinion gear. Jadi akan berlaku rotation ni. Biasanya dekat sini kita pasanglah sama ada wiper dan sebagainya, ataupun sorting selector door kan. Okay, alright. Jadi itu rack pinion. Okay, jadi untuk rotary cylinder ni, kalau anda lihat, ini adalah dia punya simbol Jadi dia punya simbol separuh bulat, kemudian ada dua. Ini maknanya double acting punya force lah yang masuk. Pressure ni datang daripada dua side. Okay, sama kalau sebelah sini mungkin ikut jam, sebelah sini akan lawan jam. Okay, right. Nanti kita akan lihat lagi satu jenis, iaitu pada motor tu ada. Motor dia lain, dia penuh, bulatan penuh. Ini separuh bulatan. Nanti saya terangkan kenapa simbol dia separuh, kenapa simbol dia bulat. Okay, right. Kemudian kita tengok swivel drive ataupun swivel drive ni banyak menggunakan kaedah rotary vane concept. Vane ataupun bilah konsep ni macam mana vane konsep ni? Vane ni bermaksud dekat kita punya silinder ni, apabila pressure masuk sahaja dekat sebelah sini, dia akan tolak. Yang ni, yang hitam ni adalah vane. Vane ni bilah lah sebenarnya, ni keratan rentas. Nanti saya tunjukkan pandangan sisi dia. Okey. Okey, yang mana untuk pergerakan dia, kalau anda lihat, dia boleh pusing ke sana, pusing sini. Jadi biasanya untuk vane type swivel drive ni, dia tidak boleh bergerak lebih daripada 360 punya putaran lah. Biasa dalam maksimum pun 270 kan. Jadi dia lebih sesuai untuk angle-angle yang kita perlu ketepatan yang tinggi. Contoh nak 90 degree punya pergerakan, buka pintu 90 je. Okey, jadi biasanya lebih tepat, lebih senang nak kontrol, kita gunakan rotary vane lah. Okey, alright. Contoh, ini saya katakan, ini vane. Kalau dari kita tengok tadi keratan atas ni macam ni, tak nampak apa. Okey, sebenarnya dia bilah macam ni. Bilah-bilah ni dia apabila kita masukkan saja pressure. Okey, masukkan pressure. Alright, jadi dia akan berputar seperti itu. Okey, vane ni akan berputar. Berputar sebab apa? Sebab pressure masuk untuk tolak dia punya bilah tadi. Okey, right Okey, right. Okey, jadi sama juga kalau anda lihat dari segi simbol, sama juga. Dia separuh bulatan. Okey. Jadi itu adalah swivel drive ataupun rotary vane. Okey, kemudian kita tengok yang terakhir untuk rotary actuator, iaitu air motor. Air motor ni biasa kalau anda lihat, kegunaan dia adalah pada kita punya air tool lah. Air tool biasanya kalau kata anda pergi kat bengkel kereta nak buka tayar tu kan, impact tu. Okay, jadi dia gunakan air motor concept. Apa beza air motor concept dengan yang dua tadi? Untuk air motor concept biasanya dia punya pergerakan putaran dia tak ada limitation. Biasanya dia continuous motion. Mana kalau tadi kita lihat untuk even pada kita punya ni swivel drive ni, dia ada angle-angle tertentu, 270, 180, 90. Dia ada limit lah kat situ. Sama juga untuk rack pinion, dia tak boleh nak jadi 360 berterusan, bergantung kepada kita punya gear rack dengan pinion kita. Okey, dia ada limit lah. Tetapi kalau untuk air motor, dia memang dia secara berterusan. Kenapa? Sebab binaan dia. Kita boleh lihat pada video ni, insyaAllah. Okey, ini adalah contoh maknanya one drive, maknanya one direction saja, satu putaran. Okey, kalau anda untuk yang buka tayar tu dipanggil ada double direction, kan? Maknanya dia boleh clockwise, anti clockwise. Yang ini adalah jenis one direction saja. Okey, tapi adakah one direction itu tengok keperluan lah. Biasa kalau untuk dia just drilling ke dan sebagainya. Tapi untuk one drive pun kadang-kadang kita boleh gunakan dia untuk dia jadi two direction. Ada juga kaedah dia, biasa di hujung tu dia pakai ratchet lah. Ratchet konsep macam kita punya ratchet buka spana ke kan.
Okey, jadi digunakan macam tu, ada attachment dia. Okey, jadi kita lihat proses dia. Jadi ini adalah kita punya body cylinder kita, yang mana compress air akan lalu kat sini, yang mana kemudian compress air yang masuk akan dihantar kepada kita punya macam vein tadi. Okey, jadi vein tadi akan tertolak dan berpusing secara continuous. Okey, jadi di hujung ni adalah kita punya ni lah, okey, front plate, okey, bearing untuk memberi kelancaran pada putaran kita punya ni lah, rod kita ni. Okey, right, jadi itu basic construction dia. Okey, jadi kita lihat contoh bagi proses ataupun cara dia bekerja. Okey. Okey, jadi andaikan pressure masuk, angin masuk di sini, apa yang kalau anda lihat, binaan dia ada sedikit orang kata sizing yang pelik dekat dia punya tepi ni. Yang mana sizing kalau anda lihat, dia punya pressure dia dekat ada side ni dia ada besar sikit. Tujuan dia apa? Dekat sini bila pressure masuk, dia akan menyebabkan daya yang tinggi, dia akan menolak kita punya silinder ni berpusing. Itu tujuan pressure masuk sebenarnya, untuk dia menolak pergerakan. Dia bukannya masuk keseluruhan, hanya sebahagian saja. Okey, jadi tu yang sebab dia berpusing. Dan pressure tersebut dan balance, biasanya untuk yang jenis ni balance tu biasa dia akan keluar ikut depan. Okey, jadi itu adalah cara bagaimana air motor bekerja. Sebenarnya ada macam-macam jenis lagi. Kalau anda lihat untuk ni, dia ada yang jenis turbine dan sebagainya, tapi saya ambil contohlah satu contoh, iaitu jenis vane tap, sebab ini yang banyak digunakan di pasaran. Okey, jadi itu adalah contoh bagi rotary actuator yang ketiga. Okey, selesai. Okey, right. Okey, jadi yang ini contoh macam tadi juga. Okey, pakai vane type, pressure masuk. Tapi kalau tengok sini, ada gear pula. Yes. Yang ini maknanya gear ratio, yang mana kalau kata untuk menambah torque lah. Torque pada kita punya apa ni, rotate, kita punya air tool tadi. Okey, dia menggunakan gear di hujung ni. Okay, ada macam-macam design lah. Tapi yang tadi saya tunjukkan basically cara macam mana kita nak convert daripada compressed air menjadi continuous rotation. Okay. Jadi untuk kat pasaran ada macam-macam jenis. Macam ni saya tunjukkan single drive. Dia ada yang double drive untuk dia switching clockwise anti clockwise. Okay. Jadi kita ambil yang basic saja. Okay. Okay. Jadi seterusnya, yang terakhir ni saya rasa kita akan melihat tentang macam mana untuk mengira saiz silinder. Okey, untuk saiz silinder ni biasa kita akan kira saiz silinder bagi linear silinder lah. Jadi linear silinder tadi ada dua jenis, kita akan ambil yang double acting silinder. Okey. Jadi macam mana nak calculate berapa pressure yang sesuai ataupun force yang sesuai, ataupun biasanya kalau kata kita nak ni, kita dah tahu dah berapa force yang kita nak angkat. Kemudian kita dah tahu dah berapa kita punya pressure yang kita kenakan. Apa yang kita nak cari adalah biasanya saiz untuk silinder bagi kita nak beli kat kedai. Okey, biasanya saiz tu mestilah lebih besar daripada yang ada. Okey, tapi untuk contoh saya akan buat berbeza sikit lah. Itu dalam tutorial nanti mungkin kita akan share dia punya apakah dia punya masalah-masalah yang berlaku. Okey, kita tengok Okey, jadi macam saya katakan, kita akan analyse linear cylinder. Okey, jadi untuk silinder linear ni ada dua proses lah. Okey, jadi ada dua proses di sini, iaitu kita ada untuk di extend. Okey, ni daya untuk menolak extend. Okey, kalau kata pressure yang langgar sebelah sini piston kita ni, dia akan menyebabkan retraction. Okey, ataupun outward stroke ataupun inward stroke. Okey, jadi kita kira dahulu macam mana nak calculate bagi output stroke ataupun outward stroke ataupun extend silinder. Okey, jadi dia simple dia, kita dah belajar dalam fluid mechanics. Okey, yang mana formula F equal pressure P times dengan area. Area ni apa? Area adalah area di sebelah sini. Maknanya luas ke rata rentas di bahagian piston.
Daripada sebelah sini, sebab kita masukkan pressure untuk dia extend, jadi kita kena kira luas keratan di sebelah sini, keratan rentas dia, diameter dia berapa kan, kena tahu. Okey, jadi ini adalah dia punya formula. Okey, jadi kita tahulah P, area kita tadilah pi, diameternya berapa. Okey, right, square over 4. Okey, jadi ini untuk extend. Okey, jadi kita lihat kalau kata in stroke pula, ataupun inward punya pergerakan, retraction. Jadi kalau retraction sebelah sini, jadi bila sebelah sini, kalau anda lihat tadi pressure apabila dia masuk pada part sebelah sini, dia akan kena pada keseluruhan kita punya piston. Okay, tetapi berbeza bila dia retract. Bila retract, dia tak kena keseluruhan sebab di tengah-tengah ni biasanya ada rod. Jadi yang touch surface hanyalah di bahagian luar ni saja, sini dan sini. Okey, jadi kalau anda lihat formula yang kita akan gunakan adalah pressure yang dikenakan, okey, hanya melibatkan yang bahagian ni. Jadi macam mana nak kira dia? Bermaksud luasnya adalah pi d1. D1 meaning keseluruhan ni okey, keseluruhan sepanjang ni minus, okey, kita punya D2. D2 ni mana size rod. Okey, size piston rod. Jadi maknanya kita akan dapat hanya bahagian surface atas yang bawah ni lah, tidak melibatkan tengah. Okey, sama juga lah over 4. Okey, kita lihat contoh calculation bagi cylinder bore ni. Okey, apa yang melibatkan. Okey, yang ni saya ulas sikit. Saya tak ambil cylinder bore, saya ubahkan. Kalau soalan tu nak force, berapa daya yang kita perlukan untuk kita jadikan kuasa output dia. Okey, alright, ataupun daya output dia. Okey, jadi untuk tu kita lihat contoh dia. To calculate the thrust generated by 80 mm ataupun 8 cm double acting cylinder outward keluar, outward stroke at working pressure 5 bar. Okey, jadi kita lihat dahulu apakah yang diberi. Okey, dia bagi kita ada dua perkara, iaitu pertama adalah diameter di sini. Okey, diameter silinder. Kemudian lagi satu dia bagi kita adalah bar ni apa? Pressure. Jadi kita tahu F equal P times area. Okey, jadi formula dia adalah inilah F, okay, force, okay, pressure times area. Okay, jadi sebelum tu kita convertkan dahulu kepada satu unit yang sesuai lah. Jadi saya gunakan kita punya metrik punya unit. Jadi kalau kata 80 mm equal dengan 0.08 meter, manakala 5 bar equal dengan 5 kuasa 10 kuasa 5 ni lah, Newton per meter square lah, dalam ataupun Pascal. Okey, kemudian kita masukkan dalam formula kita. Okey, pi d kita apa? 0.08 kuasa 2 darab dengan pressure. Okey, 5 kali 10 kuasa 5 over 4. Okey, jadi kita akan dapat nilai force yang boleh terhasil daripada tekanan 5 bar, okey, yang dikenakan pada sistem kita terhadap 8 cm. Besar ni 8 cm silinder. Biasanya 8 cm ni memang tak tahu ada, kalau ni nak jual kena tempah special lah besar. Contoh-contoh, jadi dia akan menghasilkan 15.708 Newton apabila keluar. Okey, tetapi apabila dia apply untuk retraction, okey, kaedah yang sama, daya yang sama, yang mana 8 cm juga, 5 bar juga, yang mana dia mempunyai piston rod. Sebab patah balik kita kena ambil calculate juga kan, ambil kira dia punya rod diameter, iaitu 25 mm. Jadi kita akan lihat, kita tukarkan convert, diameter dia adalah 0.025. Kita masukkan dalam kita punya formula. Okey, pi darab 0.08 kuasa 2 minus 0.025 kuasa square times dengan pressure kita 5 bar tadi, okey, over 4. Okey, jadi kita akan dapat 14.174 Newton. Okey, jadi kalau anda lihat di sini, kita lihat force yang terhasil, keluaran dia apabila menggunakan 5 bar. Okey, apabila keluar masa extend, dia akan memberi daya yang sangat tinggi, balik kecil. Okey, right,
Kenapa? Sebabnya tadilah uh, luas, kalau kita lihat luas area sebelah sini, bila pressure dikenakan, dia akan punya daya yang lebih untuk menolak ruang. Jadi dia ada daya yang kuat untuk tolak lah. Kalau sebelah sini, daya yang dikenakan surface dia lebih kecil. Jadi itu yang menyebabkan ada variasi dari segi dia punya nilai tekanan yang generate. Okay, alright. Jadi itu adalah kaedah untuk kita calculate kita punya sistem silinder kita. Alright. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni untuk kita bincangkan berkenaan dengan actuator. Salah dan silap saya mohon kemaafan. Semoga kita jumpa lagi di lain session. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.